Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ini ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah, dan kitab ini diringkaskan oleh Allamatul Syekh Al-Ustazul Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazdiyat hafizahullahu ta'ala. Ahmad bin Osman Al-Mazdiyat. Dan kita nak menyambung perbahasan pada malam ini berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, iaitu fahazihi khassatun min khawasi yaumil jumu'ah. Ini adalah antara beberapa ciri-ciri, ataupun perbahasan kita ini adalah menjelaskan ciri-ciri, saya minta maaf, kita nak menyambung perbahasan kita faslun fi khasaisi yaumil jumu'ah, iaitu ciri-ciri keistimewaan yang ada pada hari Jumaat. Ciri-ciri keistimewaan. Dan khasais adalah kata banyak daripada perkataan khasisah, dan khasisah membawa erti keistimewaan atau kelebihan, ciri-ciri yang istimewa. Pada kuliah yang lepas, iaitu pada 2 minggu yang lepas, kita telah menyebutkan lebih kurang 4 kelebihan-kelebihan tersebut, hadirin dan hadirat. Jadi pada malam ni kita nak terus sambung kepada kelebihan atau keistimewaan yang kelima. Keistimewaan yang kelima, yang dikatakan di sini al-khassatul khamisah. Al-khassatu al-khamisah, ciri keistimewaan yang kelima. Ciri keistimewaan yang kelima, iaitu apakah keistimewaan hari Jumaat berbanding hari-hari yang lain. Dan disebutkan di sini, kata penulis kitab rahimahullahu rahmatal abrar, at-tatayyubu fih. At-tatayyubu fih, kita dianjur untuk berwangi-wangian pada hari Jumaat. Maknanya berwangi-wangian pada hari Jumaat dikira ibadat. Dikira ibadat. Ia bukan semata disifat sebagai adat lagi dah, tapi berwangi-wangian pada hari Jumaat disifatkan sebagai ibadah di sisi Allah. Inilah antara keistimewaan hari Jumaat, dan dikatakan di sini wa huwa afdalu fih, berwangi-wangian ini lebih afdal pada hari Jumaat minat tatayyubi fi ghairihi min ayyamil usbu', berbanding berwangi-wangian pada hari-hari yang lain daripada hari-hari dalam seminggu. Maknanya kalau kita berwangian pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, ini kebaikan. Ini kebaikan.
Kerana menjadikan kita ini berbau wangi, sama ada kita sabun badan kita, kita bersihkan badan kita, kita pakai minyak wangi, ini kebaikan. Tetapi kalau kita berwangian pada hari Jumaat, ini kebaikan yang lebih. Itulah makna afdal. Afdal ni kebaikan yang lebih. Dia bukan isu maknanya kalau kita berwangian pada hari lain tak bagus, tak. Kita berwangian pada hari yang lain bagus, tetapi berwangian-wangiannya kita pada hari Jumaat lebih bagus, lebih baik. Inilah istilah afdal. Dan ini adalah kelebihan hari Jumaat yang kelima, iaitu berwangi-wangian pada hari tersebut. Dan yang keenam, al-khassatu as-sadisah. Kelebihan keistimewaan hari Jumaat yang keenam adalah as-siwaku fih, iaitu bersiwaknya kita pada hari Jumaat. Bersiwaknya kita pada hari Jumaat, dan as-siwak adalah sugi. As-siwak adalah sugi. Dan para ulama menyebut, kalaulah berwangi-wangian itu pada tubuh badan, manakala bersiwak ini merujuk kepada bahagian mulut kita. Maknanya yang boleh menyebabkan ketidakselesaan pada orang lain apabila kita berhadapan dengan dia, ada dua. Yang pertama, bau badan. Yang kedua, bau mulut. Jadi bau badan kita jaga dengan cara kita berwangian, dan bau mulut kita jaga dengan cara kita melazimkan siwak, melazimkan bersugi. Ini adalah faktor kebersihan. Kedua-duanya faktor kebersihan. Maknanya tatayyub dan juga siwak. Berwangi-wangian dan juga bersiwak. Dan para ulama menyebutkan bahawasanya siwak ini hukumnya sunat. Tetapi apabila pada hari Jumaat, ia lebih dituntut. Ia lebih dituntut. Kenapa kita kata ia sunat? Kerana ia tidak menjadi wajib, disebutkan berdasarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kalaulah kerana aku tidak mahu membebankan ke atas umat aku, nescaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mereka ingin mendirikan salat. Asalnya Nabi nak perintah dan arah, setiap kita ni kalau nak salat kena siwak. Tapi Nabi takut arahan tersebut akan membebankan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas faktor itulah ianya tidak menjadi kewajipan, tetapi disunatkan kepada kita ini untuk kita bersiwak, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Walahu maziyatun 'ala siwaki fi ghairi. Bersugi pada hari Jumaat ni mempunyai kelebihannya yang khusus berbanding bersugi pada hari-hari yang lain. Dan kita nak beralih kepada kelebihan yang ketujuh. Al-khassatu as-sabi'ah adalah at-tabkiru lis-salah, bersegera menghadiri pelaksanaan salat apa dia? Salat Jumaat. At-tabkiru lis-salah. Dan at-tabkir ni adalah bersegera. Bersegera untuk menghadiri pelaksanaan salat Jumaat. Sebab itu, kita katakan bahawasanya disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin. Beliau menceritakan bahawasanya orang-orang saleh yang terdahulu, mereka hadir ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat, dan di tangan-tangan mereka adanya pelita. Di tangan-tangan mereka adanya pelita. Padahal salat Jumaat ni salatun nahar, salat siang, bukan salat malam. Tapi di tangan mereka ada pelita, maknanya daripada awal-awal pagi mereka telah buat persediaan, persiapan untuk menghadirkan diri ke masjid bagi menunaikan salat Jumaat. Jadi poinnya adalah mereka hadir awal ke masjid.
Ini sifat salafus salih. Hadir awal ke masjid pada hari Jumaat. Kita pun sama. Walaupun kita tahu kita ini bekerja pada hari Jumaat. Di sebahagian negeri dalam negara kita ini, dan ada sebahagian negeri yang bercuti. Tetapi itu tak menjadi alasan. Sebagai contoh, kalau kita bekerja dan kita dapat perlepasan dan kebenaran keluar pada pukul 12 suku, masuk waktu zuhur ni 1.20 lebih. Jadi pukul 12 suku tu janganlah pula waktu tu kita nak berlebih-lebihan dalam aktiviti-aktiviti yang lain. Kadang-kadang kita terlalu lama sangat, 12 suku terus nak pergi makan. Makan pula ambil masa yang lama. Penyudahnya pukul 1.30 baru selesai makan. Bila nak pergi masjid? Kalau dia sampai ke masjid pun dia dikira sebagai lewat. Maka dia tak dapat dah fadilat datang awal ke masjid. Sepatutnya dia kena usaha hadir awal ke masjid. Hadirin dan hadirat, kita ni sebenarnya kita boleh manage masa kita. Kita boleh uruskan tentang aktiviti kita ini, hadirin dan hadirat. Sebagai contoh, kalau saya katakan kita ini orang kata nak makan tengah hari, tapi kadang-kadang ada sebahagian kita ini dia jaga diri dia. Maka dia kata dia makan boleh jadi selepas salat Jumaat. Jadi nak memastikan dia tidak lapar pada waktu salat Jumaat, dia pagi tu dia makanlah berat sikit. Dia makan lebih sedikit supaya dia tidak begitu lapar apabila dia melaksana salat Jumaat. Supaya dia apabila dia sampai sahaja selepas sahaja waktu rehat dia, pada waktu tengah hari itu dia boleh terus hadir ke masjid. Jadi inilah yang kita sebutkan kehadiran yang segera menuju ke masjid pada hari Jumaat. Dan kemudian kita nak beralih pada kelebihan yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Al-khassatu as-saminah. Al-khassah as-saminah. Keistimewaan kelebihan hari Jumaat yang ke-8. Ayyashtaghila bis-salati waz-zikri wal-qira'ati hatta yakhrujal imam. Apabila kita telah hadir awal ke masjid pada hari Jumaat, jadi waktu Jumaat belum masuk, apa yang kita nak isi dengan keberadaan kita pada waktu tersebut? Di sini kata penulis kitab, seseorang itu menyibukkan dirinya dengan salat, dengan zikir, dengan bacaan Quran, sehinggalah imam keluar. Sehingga imam keluar tu maknanya sehingga imam keluar untuk menyampaikan khutbah. Jadi contoh, kita hadir awal ke masjid pada hari Jumaat, pada esok contoh. Kita sampai dalam pukul 12 tengah hari. Katalah begitu. Lalu masuk waktu solat Jumaat adalah pada pukul 1 lebih, 1.20 lebih. Jadi kita ada peruntukan masa lebih kurang 1 jam 20 minit sebelum azan berkumandang, sebelum imam keluar untuk menaiki mimbar. Jadi dalam tempoh tersebut kita sibukkan diri kita ini dengan 3 perkara, kata penulis kitab. Yang pertamanya salat, yang keduanya zikir, dan yang ketiganya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tetapi kalaulah kita tengok kepada suasana di negara kita yang mana adanya tazkirah Jumaat, maka duduknya kita mendengar tazkirah Jumaat tersebut juga adalah suatu anjaran dan galakan. Saya minta maaf, suatu anjuran dan galakan, hadirin dan hadirat. Maknanya ia adalah suatu anjuran di sisi syarak untuk kita ini mengikuti majlis ilmu yang disampaikan sebelum pelaksanaan salat Jumaat. Dan ini pun ibadah. Mendengar ilmu adalah ibadah yang tidak kurangnya berbanding salat sunat, dan tidak kurangnya berbanding zikir dan bacaan Quran. Tetapi kalaulah mungkin surau atau masjid tersebut tidak mendirikan atau mengadakan tazkirah,
maka kita memadai memenuhkan waktu kita sedang menunggu masuknya waktu solat Jumaat itu dengan contohnya bacaan surah Al-Kahfi, hadirin dan hadirat. Bacaan surah Al-Kahfi. Dan bacaan Al-Kahfi ni kalau kita tak berapa lancar, mungkin mengambil masa lebih kurang dalam 30 ke 40 minit. Untuk kita menyelesaikan bacaan 110 ayat yang ada dalam surah tersebut. Tapi sekiranya kita lancar, bacaannya boleh jadi 20 minit saja. Atau boleh jadi kurang daripada 20 minit. Ataupun 25 minit. Yang ini bergantung kepada masing-masing. Kerana walaupun betul kita dianjurkan untuk membanyakkan bacaan Quran, tapi ada galakan yang khusus untuk kita ini membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi apabila kita masih belum mendirikan salat ataupun masih belum kita membaca surah Al-Kahfi pada waktu tersebut, maka kita dianjurkan untuk membacanya antara kita menunggu masuknya waktu solat Jumaat. Ini kelebihan yang ke-8. Dan zikir yang dianjurkan adalah memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam kita sebut dalam kelebihan yang keberapa sebelum ini? Kalau tak silap saya, pertama atau yang kedua. Kelebihan yang kedua, iaitu istihbabu kasratis salati fihi ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi lailatih. Anjuran dan galakan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Malam Jumaat sekarang lah. Daripada maghrib tadi sampai ke subuh esok, ini malam Jumaat. Jadi anjuran pada malam Jumaat ni untuk kita memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada siang hari Jumaat, dan apabila kita sampai awal ke masjid pada hari Jumaat, penuhkan masa tersebut antaranya dengan zikir, dan sebahagian daripada zikir adalah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan kelebihan hari Jumaat yang ke-8. Saya minta maaf, yang ke-9. Al-khassatu at-tasi'ah, kelebihan yang ke-9. Al-insatu lil khutbati iza sami'aha wujuban fi asahil qawlain. Wujuban fi asahi al-qawlain. Terjemahannya adalah diam apabila khutbah disampaikan, apabila seseorang itu mendengarnya. Dan diam ini adalah diam yang wajib hukumnya. Tetapi kewajipan ini, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, adalah fi asahil qawlain. Fi asahi al-qawlain. Iaitu pada pendapat yang paling sahih daripada dua pendapat. Maksudnya apa? Hukum mendengar khutbah ni, ulama khilaf kepada dua pendapat. Hukum mendengar khutbah, ulama khilaf kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Mendengar khutbah hukumnya wajib. Dan pandangan yang kedua menyatakan mendengar khutbah hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Mandub. Inilah yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim. Pendapat yang sahih daripada kedua-dua pandangan ini, ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Pendapat yang sahih, mendengar khutbah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adakah ini suatu yang pelik? Kita kata tidak. Kerana Ibn Al-Qayyim ini bermazhab Hanbali. Dan majoriti mazhab daripada 4 mazhab fiqh yang muktabar, 3 daripada mereka berpendapat mendengar khutbah hukumnya wajib. Iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Ketiga-tiga mazhab ini berpendapat mendengar khutbah Jumaat hukumnya adalah wajib. Jadi yang tinggal satu mazhab lagi, betul tak? Apa dia yang tu? Yang saya tak sebut? Mazhab Syafi'i. Maka di sisi mazhab Syafi'i, mendengar khutbah hukumnya sunat.
di sisi mazhab Syafi'i, mendengar khutbah hukumnya sunat. Dan apakah dalil yang mengatakan ianya wajib? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204 itu. Yang mana Allah Taala menyatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu mendengarnya dengan begitu teliti. Fastami'u ni al-istima', dan al-istima' ni dia tidak sama dengan as-sama'. Allah tak kata fasma'u, tapi Allah kata fastami'u. Jadi al-istima' adalah mendengar dengan teliti. Apabila dibacakan Quran, fastami'ulah, dengarlah dengan teliti, wa ansitu, dan hendaklah kamu apa? Kamu diam. Dengar dan diam. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Dan kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar, para ulama tafsir mereka menafsirkan ayat tersebut dengan kata mereka, ayat ini merujuk kepada dua waktu. Ayat ini merujuk kepada dua waktu. Waktu yang pertama adalah waktu khutbah. Waktu khutbah Jumaat. Dan waktu yang kedua merujuk kepada waktu salat berjamaah. Waktu salat berjamaah. Ketika khutbah, imam ada baca Quran tak? Ada. Dan ketika salat berjamaah pun, imam ada baca Quran. Jadi ketika imam sedang membaca Quran, di dalam salat berjamaah, makmum diam dan dengar. Bila imam dah selesai baca, baru kita mula baca Fatihah. Begitu. Apabila imam membaca surah, kita diam dan kita dengar. Jadi ini juga terpakai kepada situasi keadaan ketika khutbah itu. Dan inilah dalil yang mewajibkan mendengar khutbah dan diam apabila khutbah dilangsungkan. Dan antaranya lagi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, "Iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut." Apabila kamu berkata kepada sahabat kamu, diamlah kamu pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, sesungguhnya kamu telah laghaw, kata Nabi. Sesungguhnya kamu telah laghaw. Laghaw ni sia-sia. Walaupun para ulama khilaf tentang definisi laghaw. Sebahagian ulama kata laghaw ni maknanya batal fadilat Jumaat dia. Dia tak dapat fadilat Jumaat. Sia-sia. Dan ada pandangan para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh guru saya, Allamatul Syekh Abu Ubaidah Masyhur Ibnu Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala, di dalam kitabnya Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallim. Beliau kata antara maksud salat menjadi laghaw, faqad laghawta, adalah sarat jum'atuhu zuhran. Salat Jumaat dia berubah jadi dapat salat zuhur saja. Dia tak dapat fadilat Jumaat tu. Jadi ini antara pandangan para ulama yang kata laghaw. Tuan-tuan bayangkan, kita ni nak tegur orang bersembang waktu salat Jumaat. Ini bukan ke amar ma'ruf nahi munkar ni. Nampak orang sembang, duk cakap-cakap kosong pada ketika khatib sedang khutbah, kita tegur dia. Benda ni baik ke tak baik? Kalau ikut zahirnya baik. Tapi Nabi SAW kata, "Iza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit." Kalaulah kamu berkata kepada kawan kamu pada hari Jumaat, diamlah kamu, wal imamu yakhtub, ketika imam sedang berkhutbah, faqad laghaut, kamu telah laghaw. Ini yang disebut oleh para ulama. Antaranya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman tadi dalam kitabnya Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin.
Dia kata, kalau kita buat amal ma'ruf nahi munkar pun dilarang ketika khatib sedang berkhutbah, inilah maknanya mendengar khutbah tu wajib. Itulah isyaratnya menunjukkan mendengar khutbah dan diam ketika khutbah sedang berlangsung. Itu hukumnya apa? Wajib. Jadi seseorang yang bersembang-sembang, berbual-bual ketika khatib sedang berkhutbah, hukumnya haram. Dia berdosa. Dia tak dengar khatib berkhutbah, dia berdosa. Adapun di sisi mazhab Syafi'i, hukum mendengar khutbah ini walaupun dia tidak mencapai kepada tahapan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunat muakkad. Jadi kalau kita ikut kepada kecenderungan penulis kitab, antara dua pandangan ni beliau memilih yang mana yang kata pandangan yang paling sahih. Di sisi beliau, yang sahih adalah mendengar khutbah, diam ketika khutbah, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini kelebihan yang ke-9. Kemudian hadirin dan hadirat, kita nak tengok pula kelebihan yang ke-10. Kelebihan yang ke-10 iaitu kelebihan hari Jumaat yang ke-10. Al-khassatu al-ashirah. Keistimewaan yang ke-10. Annahu la yukrahu fi'lu salati fihi waqta az-zawal. Sesungguhnya tidak makruh dilakukan salat pada hari Jumaat pada waktu matahari gelincir. Tidak makruh hukum dia. Di sini ada satu perbahasan fiqh yang kita kena clear. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan akan jumpa satu perbahasan yang menyebut waktu-waktu yang dilarang salat. Biasa dengar tak? Waktu-waktu yang kita dilarang salat di dalamnya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab fiqh, ada dua sebutan dan ada dua term. Yang pertama disebut waktu-waktu yang diharamkan salat padanya. Waktu-waktu yang diharamkan salat padanya. Dan yang kedua disebut waktu-waktu yang dimakruhkan salat padanya. Sebenarnya merujuk kepada waktu yang sama. Tapi pengistilahan tu dalam satu kitab dia kata waktu yang 5 ni haram salat di dalamnya. Dan dalam kitab yang lain dia kata waktu yang 5 ini makruh salat di dalamnya. Tapi ada tak kontradik? Kita kata tidak ada kontradik. Kenapa kita kata tidak ada kontradik? Sebenarnya ulama-ulama yang kata waktu larangan salat itu makruh, mereka merujuk kepada makruh tahrim. Makruh tahrim. Makruh ni terbahagi kepada dua. Yang pertama makruh tahrim. Yang kedua makruh tanzih. Makruh tanzih. Apa beza antara makruh tahrim dengan makruh tanzih? Makruh tahrim ni kalau kita buat, kita berdosa. Kita dapat dosa. Sama seperti haram. Buat dapat dosa. Cuma kenapa yang ni haram, yang ni makruh tanzih? Kerana para ulama berbeza dari sudut dalil larangan tersebut kuat ke tak kuat. Kalau dalilnya kuat seperti pengharaman zina, jelas. Yang ni bukan makruh tahrim lagi dah, yang ni haram. Seperti minum arak, seperti sembah berhala, seperti berjudi. Yang ni semua dalil pengharamannya kuat. Jadi hukum dia jelas haram. Iaitu dalil-dalil yang mana tidak boleh ditakwil kepada maksud selain haram. Itulah dianya haram. Adapun makruh tahrim, dia memang dilarang, perbuatan tu dilarang. Tapi larangan ni boleh kita takwilkan sama ada dia nak jadi haram atau dia nak jadi makruh. Tapi bila dicenderung oleh penulis-penulis kitab atau para ulama yang kata mereka cenderung, okey, larangan ni dia lebih kuat kepada haram dan siapa buat dia dikira berdosa, maka mereka kata inilah dianya makruh tahrim. Apa contoh makruh tahrim? Salat pada 5 waktu yang dilarang tu. Salat pada 5 waktu yang dilarang. Dan makruh tanzih apa pula?
Makruh tanzih ni makruh yang mana kalau seseorang itu buat, dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia meninggalkan perkara itu, dia dapat pahala. Ini makruh tanzih. Contoh makruh tanzih yang disebut dalam kitab-kitab para ulama adalah seseorang itu yang apabila iqamah sedang didirikan, dia baru nak mula salat sunat. Orang dah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia pun Allah. Yang ni makruh tanzih. Yang ni hukum dia makruh tanzih. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Apabila iqamat sudah didirikan, tidak ada salat kecuali salat fardu saja. Tapi diberikan perbezaan kepada orang yang sedang mendirikan salat sunat. Yang ni dia baru nak mula. Ni ada orang ni di tengah-tengah, dia dah sembahyang sunat dah, boleh jadi dah 1 lebih rakaat dah. Tiba-tiba Bilal ni Allahu Akbar, yang ni tak termasuk dalam makruh ni. Tapi makruh ni, yang makruh tanzih ni, kalau iqamat tu sedang didirikan, kita pun baru nak angkat takbir. Maknanya baru nak mula salat sunat. Yang ini makruh tanzih. Dan ini membezakan antara makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tahrim ni menyamai haram dari sudut ia berdosa, dan makruh tanzih apabila ia dilakukan tidak berdosa. Jadi apabila waktu-waktu yang diharamkan salat, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia lebih cenderung kepada 5 waktu ini adalah waktu larangan salat, merujuk kepada kita haram salat. Tetapi pengharaman salat hanyalah merujuk kepada salat-salat yang tidak bersebab. Salat-salat yang tidak bersebab. Ataupun dia ada sebab, tapi sebabnya lewat. Sebabnya mutaakhir. Dalam kitab-kitab fiqh disebut laisa laha sababun mutaqaddim. Maknanya tak ada sebab yang mendahuluinya. Yang ada hanyalah sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir ni, sebab tu ada tapi lewat. Yang ni tak boleh. Yang ni haram. Contoh solat yang ada sebab tapi sebab tu lewat adalah solat hajat. Jadi solat hajat boleh tak dilakukan pada waktu-waktu larangan? Tak boleh. Walaupun orang kata, tapi saya ada sebab, saya ada hajat, saya buat. Tapi sebab tu datang kemudian. Jadi dia hanya boleh dilakukan di luar waktu-waktu larangan salat. Tapi ada sebab yang mutaqaddim, iaitu sebab tu wujud. Memang wujud. Wujud daripada awal lagi. Contoh salat yang ada sebab dan sebab tu mutaqaddim adalah salat tahiyatul masjid. Jadi boleh tak salat tahiyatul masjid pada waktu dilarang salat? Dibolehkan. Kerana salat yang dilarang hanyalah salat yang tidak bersebab sahaja. Tapi salat-salat yang bersebab, macam contoh solat gerhana bulan sebagai contoh, yang ni tak ada masalah. Kalau sekiranya ia berlakulah pada waktu yang dilarang salat. Solat gerhana matahari sebagai contoh, kalau ia berlaku pada waktu dilarang salat. Dan antara waktu larangan salat ni adalah ketika matahari itu hampir gelincir. Tetapi larangan itu hanyalah pada hari-hari selain Jumaat. Pada hari-hari selain Jumaat. Jadi sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim dia kata tidak dilarang atau tidak dimakruhkan salat pada hari Jumaat pada waktu matahari gelincir. Pada waktu matahari gelincir. Sedangkan pada hari-hari yang lain ia dilarang. Tapi Ibn Al-Qayyim ni zahirnya disebut makruh. Maksudnya di sisi dia makruh. Dan ini berdasarkan hadis sahih. Wa fil hadis sahih la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati fayatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih aw yamassu min tibi baitih summa yakhruj fala yufarriqu baina isnain summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahu al-Bukhari.
fanadabahu ila salati ma kutiba lahu wa lam yamna'hu anha illa fi waqti khurujil imam. Tidaklah seseorang lelaki itu mandi pada hari Jumaat, lalu dia membersihkan dirinya sekadar yang dia mampu, dan dia memakai minyak daripada minyak-minyak rambutnya, ataupun dia menyapu wangian daripada wangian-wangian rumahnya, kemudian dia pun keluar. Bila dia sampai ke masjid, dia tidak memisahkan antara dua orang. Maksud tidak memisahkan antara dua orang, masuk masjid itu dia nampak ada dua orang tengah duduk bersebelahan, maka dia bagi tolak sebab dia nak lalu langkah ke depan. Yang ni tak dibenarkan. Kan ada larangan kita ini melangkaui leher-leher atau bahu-bahu orang lain untuk kita pergi ke depan. Yang ni tak dibenarkan. Kalau kita sampai lewat dan saf depan dah penuh, kita duduk sahaja di saf tempat kita sampai tu. Tak perlu kita nak pisahkan antara dua orang. Maka kemudian kata Nabi SAW, kemudian dia pun salat ma kutiba lahu, dengan kadar yang telah ditetapkan kepada dirinya untuk dia salat. Summa yunsitu, kemudian dia diam. Iza takallama al-imam, apabila imam mula berkhutbah, maka kata Nabi SAW, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, melainkan akan diampunkan dosa-dosanya daripada Jumaat tu hinggalah Jumaat berikutnya. Tapi cara dia macam mana? Dia kena bersihkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian dianjurkan pakai minyak rambut. Dianjurkan pakai wangi-wangian. Datang ke masjid. Datang ke masjid, dia tidak melakukan perkara yang dilarang, iaitu kita memisahkan antara dua orang yang sedang duduk bersebelahan. Dan dia pun mendirikan salat dengan kadar-kadar tertentu yang ditetapkan kepada dirinya. Dan dia diam apabila khutbah sedang berlangsung, maka dia diampunkan selama 1 minggu ataupun di antara 2 Jumaat. Jumaat ni dengan Jumaat yang akan datang. Jadi kata Ibn Al-Qayyim, fanadabahu ila salati ma kutiba lahu, Nabi menyarankan dan menganjurkan seseorang itu salat dengan kadar yang ditetapkan untuk dirinya. Walam yamna'hu anha, Nabi tak larang orang salat pada waktu itu, menunjukkan waktu pada hari Jumaat ni diberikan pengecualian. Sedangkan waktu-waktu yang sama pada selain Jumaat ia dilarang di sisi hukum. Sebab itu nanti kalau tuan-tuan ikuti mana-mana perbahasan kitab fiqh, tuan-tuan tengok 5 waktu yang dilarang padanya untuk kita salat di dalamnya. Ada 5 waktu yang kita dilarang salat di dalamnya. Kemudian disebutkan di sini illa fi waqti khurujil imam, kecuali kalau imam sudah keluar. Maknanya ketika imam sudah keluar tak perlulah untuk kita salat sunat. Kecuali kalau orang yang baru sampai ke masjid, maka dia digalakkan untuk salat tahiyatul masjid. Cuma dia dituntut untuk meringkaskan pelaksanaan salat tahiyatul masjid tersebut supaya dia dapat memberikan tumpuan kepada mendengar khutbah Jumaat. Kemudian keistimewaan yang ke-11, Al-Hadiyata Asyarah. Hari Jumaat ini antara keistimewaan dan kelebihannya berbanding hari-hari yang lain adalah qira'atu suratil Jumu'ati wal munafiqin aw sabbih wal ghashiyah fi salatil Jumu'ah. Kita membaca surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Munafiqin. Itu surah Al-Munafiqun lah. Pada hari Jumaat. Merujuk pada salat Jumaat. Jadi ketika imam memimpin salat Jumaat, dia disunatkan untuk membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Jumu'ah. Dan membaca pada rakaat yang kedua surah apa? Al-Munafiqun. Surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Ataupun disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya hormati, au sabbih,
ataupun dia disunat, dianjurkan membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihisma Rabbikal A'la iaitu pada rakaat yang pertama salat Jumaat. Wal Ghashiyah, dan dia dianjurkan untuk membaca surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah pada rakaat yang kedua daripada salat Jumaat. Lalu disebutkan di sini, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihinna fi yaumil jumu'ah, sesungguhnya Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah ini pada hari Jumaat. Zakarahu Muslimun fi sahihi, dan ini disebut dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendirikan salat Jumaat, baginda membaca sama ada surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, ataupun surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah. Maknanya Sabbihisma Rabbikal A'la dan juga Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita nak tengok pula kepada kelebihan yang ke-12, kelebihan yang ke-12, iaitu annahu yaumu 'idin mutakarrir fil usbu'. Hari Jumaat adalah hari raya yang berulang-ulang pada setiap minggu. Salat Jumaat atau hari Jumaat adalah hari raya yang mutakarrir, yang berulang-ulang pada setiap minggu. Sebenarnya kita tahu bahawasanya ada hadis yang menyebutkan hari raya kita ini ada dua, iaitu Aidul Fitr, hari raya puasa, dan satu lagi adalah Aidul Adha, hari raya korban. Tetapi sebenarnya ada lagi hadis-hadis yang lain. Sebab itu para ulama kita sebahagiannya menambah, ada lagi beberapa hari yang disifatkan sebagai hari raya. Kalau kita melihat kepada banyak perbahasan para ulama tentang isu hari-hari yang disifatkan sebagai hari raya ini, sebenarnya tidak terhad kepada dua sahaja. Tidak terhad kepada Aidul Fitri dan Aidul Adha sahaja. Tetapi antara hari yang disifatkan sebagai hari perayaan adalah antaranya hari Jumaat. Hari Jumaat juga disifatkan sebagai hari raya, dan ini disebut oleh Ibnul Qayyim di sini, bahawasanya annahu yaumu 'id, hari Jumaat adalah hari raya yang berulang-ulang pada setiap minggu. Dan selain daripada itu, antara hari yang disifatkan sebagai hari raya adalah ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq merujuk kepada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kenapa sebahagian ulama menyifatkan ia sebagai hari raya? Kerana ada hadis yang menyebut ke arah hal itu. Bahkan ada yang disebut oleh Nabi SAW, baginda menyatakan ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurb. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk kita makan dan minum. Sebab itu sebahagian ulama fiqh cenderung bahawasanya berpuasa pada hari tasyriq hukum dia haram. Jadi apabila berpuasa pada hari tasyriq hukumnya haram, bukankah sama dari sudut hukum berpuasa pada hari raya puasa dan hari raya haji? Samalah. Jadi apa hukum berpuasa pada hari raya puasa? Haram. Dan berpuasa pada hari raya korban, hukumnya haram. Jadi atas faktor ini, mereka menyatakan hari-hari tasyrik juga hakikatnya adalah hari raya. Kerana Nabi SAW menghalang dan melarang kita daripada berpuasa pada hari-hari tersebut. 11, 12 dan 13 hari bulan. Jadi kenapa agak disifatkan hari tasyrik ini, saya minta maaf, hari Jumaat ini sebagai hari raya? Ia tidak pelik, kerana ia mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan hari raya. Iaitu apabila seluruh umat manusia ini pergi keluar ke masjid, memenuhkan masjid untuk mendirikan salat Jumaat. Dan kita tengok ramai orang Islam keluar untuk mendirikan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala,
iaitu pelaksanaan salat fardu Jumaat. Pelaksanaan salat fardu Jumaat. Jadi disebabkan itulah dia disifatkan sebagai hari raya. Tapi adakah ia mengambil pakai keseluruhannya hukum hari raya? Tak. Sebagai contoh, kalau kita kata berpuasa pada hari Jumaat, dia tak mengambil pakai hukum puasa pada hari raya puasa, Aidilfitri. Cuma sebahagian ulama kata, kalau kita saja-saja nak puasa pada hari Jumaat dan kita menunggalkan pelaksanaan puasa tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tapi kalau puasa tu puasa yang bersebab dan kita menunggalkan puasa yang bersebab pelaksanaannya pada hari Jumaat, maka yang ini tidak dilarang. Tidak dilarang. Sebagai contoh baru ni, puasa apa yang berlaku pada hari Jumaat baru ni? Puasa Ashura. Jadi Ashura baru ni kan jatuh pada hari Jumaat. Dan kita, saya tak pasti malam ni dah masuk Safar ke belum, ataupun kita berada pada penghujung Muharram lagi. Hari ni 30. Jadi kita dah berada pada penghujung Muharram. Maknanya kita akan memasuki Safar. Jadi baru lagi lah ceritanya 10 Muharram yang lepas. Tapi ia jatuh pada hari Jumaat. Jadi apabila ia jatuh pada hari Jumaat, adakah kalau kita semata berpuasa pada hari Jumaat tu dianggap sebagai dilarang? Kita kata tak, kerana puasa Ashura ini, puasa Ashura ni dia adalah puasa yang bersebab. Jadi tak ada masalah. Sama juga kalau puasa hari Arafah 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Maknanya adakah kalau kita nak berpuasa Ashura pada hari Jumaat ni kena didahulukan dengan puasa Khamis? Tak semestinya. Kalau tak puasa pada Khamis kena disusuli pula dengan puasa Jumaat Sabtu? Tak semestinya. Kenapa? Itu merujuk kepada puasa tanpa sebab. Maknanya kalau saja-saja nak puasa tanpa sebab pada hari Jumaat, yang ni kena dahulukan sama ada dengan hari Khamis, iaitu puasa pada Khamis, ataupun kita berpuasa pada hari Sabtu. Jadi kalau ada Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Ini kalau saja-saja nak puasa, dan puasa tu adalah puasa tanpa sebab. Namun sekiranya puasa tu puasa bersebab, seperti puasa Tasu'a ataupun Ashura ataupun Arafah, yang ini tidak dilarang di sisi syarak, bahkan dianjurkan, hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak memasuki kelebihan yang ke-13, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kata penulis kitab, rahimahullahu rahmatal abrar, annahu yustahabbu lirrajuli an yalbisa fihi ahsana ath-thiyab allati yaqdiru 'alayha. Disunatkan, digalakkan, dituntut, dianjurkan bagi seseorang lelaki itu untuk memakai pakaian terbaik yang dia mampu pada hari Jumaat. Disunatkan bagi seseorang lelaki itu untuk memakai pakaian terbaik yang dia mampu pada hari Jumaat. Dia pakaian terbaik bukan semestinya pakaian terbaru, bukan. Jadi taklah maksudnya kita nak kena beli baju baru tiap-tiap minggu, tak. Tapi pakai pakaian terbaik. Terbaik ini maknanya pakaian yang paling segak, yang paling bersih, yang paling kemas, yang paling suci, begitu. Jadi pakai pakaian yang terbaik. Innallaha tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni dia maha baik. Dia tidak akan menerima sesuatu daripada hamba-Nya melainkan sesuatu yang baik juga. Jadi sebab itu kalau kita nak sedekah, kita bagi harta kita yang terbaik. Kalau kita nak hadir beribadah, kita pakai pakaian yang terbaik. Jadi kita ini menunjukkan, hadirin dan hadirat, digalakkan untuk memakai ahsanas thiyab. Wa fi sunani Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud,
an Abdullah bin Salam. Sebahagian ulama mengatakan daripada Abdullah bin Salam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-minbari fi yaumil Jumu'ah. Abdullah bin Salam ini, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar pada hari Jumaat, iaitu ketika Nabi sedang berkhutbah. Ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini liyaumil Jumu'ah siwa thawbai mihnatih. Apa yang menjadi penghalang atau apakah yang menjadi beban ke atas salah seorang kamu sekiranya dia membeli dua pakaian untuk dipakainya pada hari Jumaat, dan pakaian itu adalah bukan pakaian dia pergi bekerja. Maknanya ada tak perbezaan pakaian kita pakai nak hadir salat Jumaat dengan pakaian kita untuk bekerja? Ada beza. Jadi Nabi kata, apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi beban? Apa yang menjadi kesusahan kepada kita ini untuk membeli pakaian untuk kita menghadiri salat Jumaat, dan pakaian ini adalah pakaian yang bukan pakaian kita bekerja. Jadi maknanya kena bezakanlah, ni pakaian pergi kerja, yang ni pakaian untuk kita beribadat, begitu maksud dia. Jadi ini antara kelebihan hari Jumaat, iaitu kita digalakkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Kemudian kelebihan yang ke-14 disebutkan di sini, antara keistimewaan atau ciri-ciri khas hari Jumaat ni yang tidak wujud, yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain, hadirin dan hadirat. Dikatakan annahu la yajuzu safaru fi yawmiha liman talzamuhu al-jumu'atu qabla fi'liha ba'da dukhuli waqtiha. Tidak boleh untuk seseorang itu bermusafir pada hari Jumaat kepada siapa yang wajib kepadanya untuk mendirikan salat Jumaat sebelum dia melakukannya setelah masuknya waktu Jumaat. Sebelum dia melakukan setelah masuk waktu Jumaat. Maknanya apa? Kalau waktu salat Jumaat dah masuk dan dia ni hakikatnya wajib ke atas dirinya untuk mendirikan salat Jumaat, tapi tiba-tiba waktu tu dia nak mula musafir. Dia baru nak start enjin, nak pergi musafir pula, nak balik kampung. Padahal waktu Jumaat dah masuk dan dia wajib untuk mendirikan salat Jumaat. Dan kita kata, siapa yang wajib mendirikan salat Jumaat? Yang pertama, orang yang beragama Islam. Ni syarat wajib Jumaat. Yang kedua, orang yang berakal. Yang ketiga, orang yang baligh. Yang keempat, lelaki. Yang kelima, orang yang merdeka. Yang keenam, orang yang tidak sakit, maknanya tidak ada sebarang keuzuran. Yang ketujuh, orang yang tidak bermusafir. Jadi ini antara syarat-syarat wajib salat Jumaat. Mesti Islam, berakal, baligh, lelaki, merdeka, tidak bermusafir, tidak ada keuzuran. Jadi ini antara beberapa yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Jadi kalau waktu solat Jumaat tu dah masuk, dia nak mula musafir, la yajuz. La yajuz ni maknanya haram, tidak dibolehkan. Wa amma qablahu fa fihi salasatu aqwalin lil ulama'i. Adapun bermusafir sebelum masuk waktu salat Jumaat, yang ni ulama khilaf kepada 3 pendapat. Bermusafir sebelum masuk waktu salat Jumaat, para ulama khilaf kepada 3 pendapat. Jadi dikata di sini, wahiya riwayatun mansusatun an Ahmad. Dan 3 riwayat ni merujuk kepada riwayat yang dinaskan daripada Imam Ahmad. Ini mazhab Hanbali, kitab kita ini. Ihdaha la yajuz. Pandangan yang pertama, tak boleh juga bermusafir sebelum masuknya waktu solat Jumaat.
la yajuz, tak boleh. Wasaniyah, pandangan yang kedua kata yajuz, boleh. Maknanya kalau sebelum Jumaat boleh tak bermusafir, pandangan yang kedua ni kata boleh. Tapi kalau setelah masuk waktu solat Jumaat kita baru nak mula musafir, yang ni tak boleh. Dan pandangan yang ketiga diberikan pengkhususan. Yajuzu lil jihadi khassah. Kalau nak berjihad boleh. Tapi selain daripada jihad, keluar sebelum Jumaat, musafir sebelum Jumaat, tidak boleh. Jadi maknanya kebenaran, kebolehan hanya ditujukan kepada orang yang nak keluar berjihad saja. Begitu. Ini pandangan yang ketiga. Dan dikata oleh penulis kitab, hadza idza lam yakhafil musafir fauta rufqatih. Fa in khafa fauta rufqatihi wa inqita'ihi ba'dahum jaza lahu as-safaru mutlaqan. Lianna hadza uzrun yusqitul jumu'ata wal jama'ah. Ini maknanya pandangan yang ketiga ini yang kita katakan dibolehkan untuk seseorang itu bermusafir sebelum masuk waktu solat Jumaat untuk dia keluar berjihad. Ini adalah sekiranya dia takut ataupun dia tidak risaukan dia terlepas untuk bersama dengan sahabat-sahabat dia yang lain. Tapi sekiranya dia khawatir dia akan terlepas dan terputus daripada orang-orang Islam, tentera-tentera Islam yang lain, maka tak kiralah sebelum Jumaat ke atau sebelum masuk waktu ke, selepas masuk waktu ke, yang ni dia boleh bermusafir secara mutlak untuk dia pergi ke medan jihad tersebut. Kerana ini dikira sebagai keuzuran yang menggugurkan kewajipan salat Jumaat dan menggugurkan tuntutan salat berjamaah. Begitu. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, sebelum saya tutup, adalah kelebihan yang ke-15 atau ciri keistimewaan hari Jumaat yang ke-15. Anna lil mashi ila al-jumu'ati bi kulli khutwatin ajra sanatin siyamaha wa qiyamaha. Seseorang yang berjalan kaki menuju salat Jumaat, setiap langkahnya dia dapat ganjaran pahala setahun puasa dan qiyam. Setiap langkah perjalanannya dia dapat pahala puasa setahun dan qiyam setahun. Ini bagi orang yang berjalan kaki pada hari Jumaat. Dan di sini antara dalil yang diguna pakai adalah sebuah hadis daripada Nabi SAW. Kata penulis kitab, Qala Abdul Razzaq. Abdul Razzaq berkata, dan Abdul Razzaq di sini merujuk kepada Abdul Razzaq As-San'ani. Kan kita biasa dengar Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Satu lagi musannaf yang famous adalah Musannaf Ibn Abi Shaybah. Tapi ini Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Beliau mendatangkan sebuah riwayat daripada Aus bin Aus, sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala wa ghtasala yaumal jumu'ah wa bakkara wa batakara wa dana minal imami fa'ansat kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha siyamu sanatin wa qiyamuha wa zalika ala Allahi yasir. Sesiapa yang ghassala di sini maksudnya seseorang yang pada malam Jumaat dia mengadakan hubungan dengan isterinya.
Jadi dia mandi wajib. Maknanya dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia perlu mandi, dan dia mandi pada hari Jumaat, dan dia bersegera hadir pada hari Jumaat, dan dia duduk di saf yang berdekatan dengan imam, dan dia diam apabila imam menyampai khutbah. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha, untuk dirinya itu pada setiap langkah yang dia lalui, siyamu sanah, pahala puasa setahun, wa qiyamuha, pahala qiyam setahun. Dan qiyam itu qiyamul lail lah. Qiyam adalah merujuk kepada qiyamul lail. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu adalah sangat mudah untuk diberi oleh Allah. Wa rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Selain daripada As-San'ani, Abdul Razak As-San'ani meriwayatkan hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Wa qala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, ghassala bitasydid, perkataan ghassala dengan syaddah tu dibaca ghassala lah. Yang kita kata hadis tadi, man ghassala tu, apa kata Imam Ahmad? Jama'a ahlah, seseorang yang mengadakan hubungan intim dengan istrinya. Itu makna ghassala. Ini di sisi Imam Ahmad. Wa kadzalika fassarahu Waqi', dan inilah yang ditafsirkan oleh Waqi' Ibn al-Jarrah. Maknanya, dan hadis ini juga kita katakan antara yang dijadikan sebagai sandaran. Tapi untuk makluman semua, ia adalah isu yang diperselisihkan. Tafsiran ini adalah tafsiran yang tidak disepakati sebenarnya. Tidak disepakati. Kerana ada orang yang menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sebagai dalil, sebagai anjuran untuk hubungan suami isteri pada malam Jumaat. Tapi kita kena tahu bahawasanya di sisi Al-Imam An-Nawawi, beliau kata tak ada satu pun hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan mengadakan hubungan suami isteri pada malam Jumaat. Tak ada satu pun hadis yang sahih. Jadi hadis ini pun sebenarnya ini adalah antara tafsiran sahaja. Bahawasanya ghassala di situ adalah mandi wajib disebabkan junub, iaitu mengadakan hubungan suami isteri. Itu antara salah satu pandangan. Jadi maknanya di sini poin yang kita nak cerita adalah, kalau dia hadir awal ke masjid, kalau dia dekat dengan imam, maknanya dia duduk saf depan lah, dia duduk saf awal, maka setiap langkah dia, kaki dia, perjalanan dia pergi ke masjid itu, maka dia akan mendapat pahala puasa setahun dan pahala qiyamul lail setahun. Wa zalika 'ala Allah yasir, dan perkara ini adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai perbahasan kita pada malam ni, hadirin dan hadirat. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah kita pada bulan hadapan. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa sepanjang penyampaian kita pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.